Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa afdalul a'mali al-mubadaratu bis salati fi awwali waqtiha wa yusannul ibradu biz zuhri fi shiddatil harri fi kutrin harin liman yusalli jama'atan fi masjidin ba'idin. Wa man akhkhara as-salata hatta waqa'a ba'daha kharijal waqti bighairi 'udhrin asa. Wa man lam ya'lam waqtaha wajaba 'alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi bidirasatin aw hirfatin. Wa man fatahu fardun bighairi 'udhrin wajaba 'alaihi qada'uhu 'alal fawr. Baik, kata musannif rahimahullah, dan seafdal a'mal adalah bersegera dengan menunaikan solat pada awal waktunya, dan disunatkan ibrad dengan solat zuhur fi syiddati har fi kutrin har liman yusalli jama'atan ila akhirih. Nanti kita akan syarah insya-Allah. Baik. Jadi kata musannif rahimahullah, dan seafdal amal adalah bersegera dengan menunaikan solat pada awal waktunya. Kata syarah hafizahullah, li hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, katanya, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang afdal, yang lebih afdal. Jadi kata Nabi, qala as-salatu li awwali waqtiha, solat bagi awal waktunya. Jadi maksud awal waktu kat sini iaitu waktu fadilah. Hari itu kita dah mengaji dah bab waktu-waktu solat dan setiap waktu solat tersebut dia ada pecahan-pecahan dia. Waktu zuhur pecah kepada 6 waktu, waktu asar pecah kepada 7 waktu, waktu maghrib pecah kepada 7 waktu, waktu isyak pecah kepada 7 waktu, dan waktu subuh pecah kepada 6 waktu. Dan waktu pertama bagi pecahan-pecahan tersebut adalah waktu fadilah. Waktu yang orang kata dia mempunyai kelebihan yang lebihlah berbanding pada waktu-waktu selepasnya. Maksudnya kita lakukan waktu kat situ adanya pahala yang lebih berbanding kita buat pada waktu-waktu selepasnya. Lepas tu kita nak hasil. Kita nak hasil kelebihan waktu tu pada awal waktu tu, kadar mana? Kadar dia banyak mana? Kita nak dapatkan kelebihan awal waktu tersebut ataupun waktu fadilah tersebut. Jadi kata syarah hafizahullah, wa yahsulu fadlus salati fi awwalil waqti, dan hasil kelebihan solat pada awal waktu dengan bil ishtighal ba'da dukhulil waqti bi asbabi solah, dengan dia bersibuk selepas masuk waktu itu dengan sebab-sebab solat, sebab-sebab yang berkaitan dengan solat. Sekali dia akan sebut apakah sebab-sebab yang berkaitan dengan solat tersebut. Summa yusalli, dia sibukkan lagi dengan sebab-sebab yang berkaitan dengan solat, yang ada alaqah, ada kaitan dengan solat. Lepas tu dia solat. Kemudian apa asbab solat tersebut? Wa asbabus solah, dan asbab-asbab solat itu ialah at-tuhuru, bersuci, wa satrul aurati, dan menutup aurat. Kita cari pakaian, kita bersuci, kita berwudu kan. Kalau yang berjunub, mandi junub, dan menutup aurat, cari pakaian, tutup aurat. Lepas tu wal azan wal iqamah. Jadi itu semua adalah sebab-sebab yang berkaitan dengan solat. Jadi hasil kelebihan awal waktu itu dengan kita sibukkan diri dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, lepas tu kita solat, hasillah kelebihan awal waktu. Begitu juga intizar, kita tunggu jamaah.
tertunggu jamaah untuk solat secara berjemaah. Jadi kalau ditanya adakah berhajat kepada asbab-asbab ni dilakukan sebelum waktu untuk dapatkan fadilah waktu, maksudnya masuk waktu solat tu mayang terus, sebab-sebab dia orang kata berwuduk, tutup aurat, semua tu dah siap sedia dah sebelum masuk waktu lagi. Masuk waktu tu azan iqamat baru dapat kelebihan fadilat awal waktu tu. Jawabnya tidak disyarat pun didahulukan sebab-sebab tadi. Kata syarah, wala yushtaratu taqaddumu hadhihi al-asbab ala waqti solah, dan tidak disyaratkan terdahulunya sebab-sebab tersebut atas waktu solat. Bal law akhara as-salata, bahkan kalau seseorang itu mentakhirkan solat dia. Law akhara as-salata syakhsun mutalabbisun bi hadhihi al-asbab biqadriha, bahkan kalaulah seorang individu tu dia dah sabab-sabab ni dia dah ada dah sebelum waktu solat, sebelum masuk waktu solat. Lepas tu dia takhirkan solat. Kadar asbab-asbab solat. Dia takhirkan solat kadar asbab-asbab solat. Maksudnya bila masuk waktu tu dia tak teruslah solat, kan? Tapi dia tunggu tu kadar kadar masa untuk melakukan asbab-asbab solat tersebut. Summa shallal fardha, lepas tu dia solat fardu. Lam tafuthu fadilatus solah fi awalil waqti, tidak luput akannya kelebihan solat di awal waktu. Maksudnya masih dapat lagi, masih dapat. Tak syarat kalau orang tu dah ada dia dah ada asbab-asbab solat, dia dah bersuci, tutup aurat semua, dia kena solat segera. Tak syarat pun. Bahkan kalau dia takhirkan solat kadar asbab-asbab solat tadi tu, dan dia sembahyang lepas tu, dia masih lagi dapat kelebihan awal solat di awal waktu. Baik. Kemudian adakah solat di awal waktu ni merangkumi kelima-lima solat? Adakah solat awal waktu merangkumi kelima-lima solat termasuk isyak sekali, ataupun ada pengkecualian? Jadi muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak ada perkecualian dah. Semua solat-solat lima waktu itu disunatkan untuk kita buat awal waktu. Disunatkan untuk kita buat awal waktu. termasuklah isyak. Sebab isyak atas satu qaul disunatkan takhir. Tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i disunat disegerakan juga. Cuma nanti dia akan sebutlah ada masalah yang dikecualikan, cuma disebut di sini solat zuhur. Solat zuhur pada keadaan yang tertentu. Maka pada ketika tu sunat untuk ditakhirkan. Tu dia akan sebut selepas ni. Maksudnya dia nak bagi tahu ada di sana ada masail ataupun suar, gambaran-gambaran yang mana dituntut ataupun disunatkan untuk kita mentakhirkan solat. Dia ada banyaklah, bukan satu ni sahaja. Cuma di sini dia sebut solat zuhur sahaja. Sebenarnya banyak lagi, sebab sini dia bicara tentang solat lima waktu, jadi dia sebutlah solat zuhur. Nanti dekat tempat solat jamaah nanti ada juga masalah-masalah dia, kan? Contohnya orang yang yakin dia akan dapat jamaah pada akhir waktu, disunatkan untuk dia mentakhirkan solat dia. Tapi yang tu sebab dia berkaitan dengan solat jamaah, jadi disebut pada bab solat jamaah, tidak disebut di sini. Begitu juga orang yang orang yang musafir yang berjalan pada waktu yang pertama dan berhenti pada waktu yang kedua, maka di sisi dia sunat dia takhirkan solat pada waktu yang kedua, kan? Sebab dia jalan pada waktu solat yang pertama, dia jalan pada waktu zuhur, dia berhenti pada waktu asar, atau berjalan pada waktu maghrib, berhenti pada waktu isyak, maka sunat dia takhir. Jadi itu antara masail ataupun suar, gambaran yang disunatkan untuk takhirkan solat.
Cuma masalah tu berkaitan dengan safar, maka disebut pada bab safar, bab solat musafir. Jadi ada lagi lah beberapa perkara lagi. Antaranya kalau orang yakin di akhir waktu dia akan dapat pakaian untuk menutup aurat dia, maka disunatkan untuk dia takhirkan solat. Ataupun dia yakin dia akan ada kemampuan untuk berdiri di akhir waktu, pun disunatkan juga untuk dia takhir. Ataupun dia yakin di akhir waktu dia akan dapat ayak untuk solat dengan berwuduk, tak perlu tayamum, pun sama juga disunatkan untuk dia takhir. Itu antara upa masalah yang disunatkan seseorang tu mentakhirkan solat. Cuma di sini dalam kitab ni, dalam matan ni disebut satu lah, iaitu berkaitan dengan solat zuhur. Dia kata musannif rahimahullah, wa yusannul ibradu bizuhri, dan disunatkan ibrad dengan solat zuhur. Apa ibrad? Nanti kita tengok kat bawah tu, dia terangkan apa makna ibrad. Ibrad adalah mentakhirkan solat, iaitu solat zuhur, daripada awal waktu dia, sehinggalah kita kata dinding-dinding tu, dinding ataupun apalah objek tu dah ada dia punya bayang, ataupun kita dinding dah ada dia punya bayang. Tapi disunatkan ibrad, mentakhirkan solat zuhur ni ada syarat dia lah. Wa yusannul ibradu bizuhri, sunat ibrad maksudnya sunat mentakhirkan solat zuhur daripada awal waktunya. Syarat dia fi syiddatil har, pada ketika panas terik, pada ketika bersangatan panas. Fi kutrin har, pada negeri ataupun tempat yang panah, pada negara panah, bukan negara sejuk ataupun negara yang kita kata tengah-tengah, pertengahan, tapi pada negara yang panah. Liman yusalli jama'atan, bagi orang yang solat secara berjemaah, bagi orang yang solat secara berjemaah, fi masjidin ba'id, di masjid yang jauh, di masjid yang jauh. Okay. Jadi itu syarat-syarat dah, kita akan tengok. Dia akan buat bagi satu poin-poin syarah kita akan sebut syarat-syarat al-ibrad. Wa yusannu al-ibrad bizuhri fi shiddatil har fi kutrin har liman yusalli jama'atan. Dia kata hadza syartun fi ghairil masjid kama sayattadih. Dia kata ini syarat ibrad tu, takhirkan zuhur daripada awal waktu tu, syarat dia panah terik, lepas tu di negara yang panah, bagi orang yang solat secara berjemaah. Dia kata ini adalah syarat pada selain masjid. Ini adalah syarat pada selain masjid, seperti mana yang akan jelas nanti. Kita baca dulu. Fi masjidin ba'id, pada masjid yang jauh ataupun di masjid yang jauh. Kita tengok syarah dia. Dia kata dalilu sunniyatil ibrad qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil ibrad tu sunat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaddal harru fa abridu bis solah, apabila panas terik ataupun bersangatan panah, maka fa abridu bis solah, maksudnya takhirkanlah solat zuhur. Maksud solat kat situ bukan umum lah. Maksud solat kat situ, saya kata as-solatu mu'arraf dengan alif lam, bagi faedah umum. Ada alif lam kat situ, alif lam lil ahad, merujuk kepada solat zuhur. Dan ada riwayat lain yang sebut fa abridu bizuhri, dengan jelas sebut. Dan masalah panah ni berlaku, yang panah terik ni berlaku pada waktu zuhur. Jadi solat-solat lain tak masuk. Dan orang kata masalah panah tak timbul waktu isyak, tak timbul waktu subuh, tak timbul waktu maghrib, dan tak timbul juga waktu asar, sebab waktu tu dah bukannya panah terik lagi. Jadi as-solah kat sini merujuk kepada solat zuhur. Jadi apabila bersangatan panah atau apabila panah terik, maka takhirkanlah solat
zuhur, fa inna shiddatal harri min faihi jahannam, kerana sesungguhnya persangatan panas itu daripada bahang neraka jahannam. Maknanya annahu yusannul ibrad, bahwasanya disunatkan ibrad. Apa dia ibrad? Iaitu takhirus salati an awwali waqtiha, mentakhirkan solat daripada awal waktu, mentakhirkan solat daripada awal waktunya, ila an yasira lil hitan, sehinggalah ada bagi hitan, dinding-dinding tu ada zil, ada ada bayang. Tapi sunat ibrad itu bisyurut, dengan beberapa syarat. Disunatkan itu beberapa sunat ibrad tu dengan beberapa syarat. Cuma dia buat nota kaki bawah tu nombor 3. Dia kata wala yushtaratu lisan ta'khir wujudu zillil mazkur. Tak disyaratkan sunat takhir tu ada bayang yang disebutkan tu, kan? Sebab boleh jadi dalam perjalanan dia tak ada bayang pun untuk dia berteduh. Contohnya dia pergi masjid tu tengah padang pasir, kan? Jadi tak ada bayang. Cuma orang kata bila dah ada bayang, kita dah takhirkan solat zuhur, waktu tu terik tu dah reda sikit. Faham tak? Terik panas terik tu dah tak terlampau terik lah. Jadi dia dah kurang sikit dah. Sebab antara hikmah yang disebut antara hikmah yang disebutlah kenapa disunatkan takhirkan tu, kerana ada masyaqqah. Ketika panas terik tu ada masyaqqah, ada kesukaran yang kita kata menafikan khusyuk. Ada kesukaran yang menafikan khusyuk ataupun sempurna khusyuk. Jadi disunatkan untuk takhir. Seperti mana orang yang makanan dah hadir di depan dia, lepas tu dia pun tengah duk orang kata lapar dah memang nak dah kat kemakanan tu. Jadi benda tu akan mengganggu khusyuk dia. Dan waktu masih ada, maka waktu tu sunat dia takhirkan. Okey. Di bawah tu dia kata walau yushtaratu lisan takhir wujudu zillil mazkur bal yusannul ibrad wa illam yakun fi tariqihi zillun aslan. Bahkan disunatkan ibrad, mentakhirkan solat zuhur tu walaupun tidak ada pada jalan, iaitu tidak ada bayang langsung. Ka'an kana fi sahra, seperti mana adalah ia berada di sahra, padang pasir. Lianna shiddatal harri tankasiru bitakhir, kerana bersangatan panas itu jadi reda dengan kita mentakhirkan solat tu, kan? Adapun waktu dia duk matahari duk di tengah langit tu, kan, dia baru mula zawal, baru mula tergelincir tu, waktu tu kita kata masih panas terik lagi. Tapi bila kita takhirkan, dia dah semakin reda. Jadi syarat dia yang pertama, antakuna salatu zuhran. Yang pertama, solat yang nak ditakhirkan itu adalah solat zuhur. Bila kita kata solat tu adalah solat zuhur, kharaja bizalika, maka terkeluarlah dengan ini syarat atau solat Jumaat. Jadi solat Jumaat tak termasuk. Tidak disunatkan kita ibrad, kita mentakhirkan Jumaat. Fala yusannul ibradu laha, maka tidak disunatkan ibrad bagi Jumaat. Kerana apa? Lil amri bitabkir ilaiha, kerana perintah untuk kita segera segera hadir untuk solat Jumaat. Wa kharaja aidan,
baqiyatus salawatil khamsi, dan terkeluar juga baki-baki solat yang 5. Asar tak termasuk, Zuhur maghrib tak termasuk, Isyak tak termasuk, subuh tak termasuk. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakunal hurru syadidan. Panas tu panas terik. Keadaan panas itu terik. Itu yang kedua. Yang ketiga, an yakuna fi waqtil har. An yakuna fi waqtil har. Panah tu pada ketika panah pada waktu panah. Panah terik itu pada waktu panah. Boleh jadi kadang-kadang terik juga, tapi waktu tu kita kata musim sejuk, macam dalam sekat Sudan contohnya kan. Tapi waktu tu waktu sejuk. Kadang ada waktu panah tapi dia masih lagi kita kata cuaca sekeliling tu sejuk. Jadi kita tak terganggu sangat, walaupun panah tu masih panah lagi sebenarnya, tapi kita tak terganggu sangat sebab waktu tu musim sejuk. Ini syarat dia mestilah berlaku pada waktu panah. Kemudian yang keempat, an yakuna fi baladin syadidil har. Yang keempat kita kata sana kita kata ibrat, an yakunal haru syadidan, an yakuna fi baladin syadidil har, dan adalah panah itu pada negeri yang bersangatan panasnya. Adapun negeri ataupun negara yang kita kata dia punya panah tu pertengahan ataupun dia tu negara sejuk, maka dia tak termasuk. Dia mesti negara-negara ataupun negeri-negeri yang bersangatan panas. An yakuna liman yusalli jama'atan. Yang kelima, kait ataupun syarat yang kelima, ibrat itu bagi orang yang nak solat secara berjemaah. Ataupun kita katakan syarat yang tiga kan, yang keempat itu dia punya dhamir huwa tu merujuk kepada ibrat. Kan? An yakunal ibrat fi waqtil har. Maksudnya takhirkan solat itu pada waktu panah. Pada waktu panah, lepas tu juga ibrat itu pada tempat negeri yang bersangatan panah. Sebab kalau nak kembalikan kepada har, nombor 5 tu memang tak boleh lah nak kembalikan kepada har. An yakuna al-ibrat liman yusalli jama'atan. Maksudnya ibrat takhirkan solat zuhur tu bagi orang yang solat secara berjemaah. Yang nak nampak lah. Baik. Jadi ibrat itu bagi orang yang solat berjemaah. Kait ni kata syarah, wa hadza qaidun fi ghairil masjid. Ini kait bagi selain masjid. Maksudnya ini kait untuk ibrat bagi selain daripada masjid. Adapun orang yang solat di masjid, dia sebut kat depan tu, li'annahu yusannul ibrat limunfaridin yuridu solah fil masjid alal mu'tamad. Yang ni ada khilaf. Orang yang nak pergi solat dekat masjid tapi dia sembahyang seorang-seorang. Dia sembahyang seorang. Adakah disunatkan ibrat juga? Muktamadnya disunatkan juga dia ibrat. Maksudnya disunatkan dia takhirkan solat zuhur dia tu walaupun dia sembahyang di masjid tu seorang-seorang, bukan secara berjemaah. Itu pendapat yang muktamad lah. Ada khilaf. Okey. Adapun kalau orang yang sembahyang bukan di masjid, dia sembahyang di surau ataupun di tempat di tanah lapang ke ataupun di mana-mana tempat yang kata bukan masjid, syarat dia untuk dia ibrat, untuk dia takhirkan solat zuhur tu,
dia solat berjemaah. Boleh faham tak? Ke tak tersusun? Boleh faham kan? Jadi nombor 5, syarat dia kata ibrat itu disunatkan bagi orang yang solat secara berjemaah. Jadi dia kata syarat ni adalah kaid bagi orang yang solat bukan di masjid. Adapun orang yang solat di masjid, walaupun dia tak solat secara berjemaah, disunatkan juga untuk dia ibrat, takhirkan solat zuhur daripada awal waktu, atas pendapat yang muktamad. Nombor satu tu pun dia jelaskan lagi, nota kaki bawah tu dia kata ai la yusannul ibradu liman arada an yusalli az-zuhra fi mawdi'in laisa bi masjid. Tidak disunatkan ibrat, iaitu tidak disunatkan mentakhirkan zuhur daripada awal waktu bagi mereka yang mahu solat zuhur pada tempat yang bukan masjid, illa kecuali iza sallaha fi jama'atin, apabila ia solat zuhur tu secara berjemaah. Amal masjidu, adapun masjid, fayusannul ibradu fihi bizuhri mutlaqan. Adapun masjid maka disunatkan ibrat, mentakhirkan solat zuhur tu mutlaqan, tanpa ada tafsil tadi. Mutlaqan secara itlaq, iaitu sama ada dia sembahyang secara berjemaah ataupun dia sembahyang secara berseorangan. Sawa'un sallaha jama'atan aw sallaha munfaridan. Jelas? Baik, yang ketujuh, yang keenam, antakuna salatu fi mawdi'in ba'idin. Adalah solat zuhur itu pada tempat yang jauh. Kalau rumah dia dengan masjid dekat kan, jadi yang tu tak disunatkan takhir. Wa dhabituhu, dhabit jauh tu an yahsula bil ityani ila mawdi'is salati masyaqqatun tudhibul khusyu'a aw kamalahu. Dhabit jauh itu dia kata bahwasanya terhasil dengan sebab dia mendatangi tempat solat tu, hasil masyaqqah, kesukaran ataupun kesusahan yang menghilangkan khusyuk ataupun kesempurnaan bagi khusyuk. Selesai syarat-syarat dia. Jadi hikmah dia seperti mana yang disebut tadilah. Maksudnya supaya orang yang hadir menunaikan solat tu tidak kita kata tidak tersakiti dengan matahari itu. Jadi apabila ulama tengok at-ta'azzi dia terhasil dengan syarat. Jadi ulama lihat sebab syarat-syarat ni tak ada dalam hadis. Tak. Yang ada dalam hadisnya syiddatul har je. Nabi kata fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Adapun hak lain-lain tu tak ada dalam hadis. Tapi fuqaha dapat mana? Jadi fuqaha istimbat, dia keluarkan syarat-syarat ni daripada makna dan juga hikmah takhir. Apa hikmah daripada takhir tu? Jadi hikmah dia supaya orang yang nak menunaikan solat tu tidak tidak kena azab, tidak tersakiti dengan matahari. Dan at-ta'azzi itu, tersakiti itu dengan matahari itu tidak berlaku kecuali dengan adanya syarat-syarat ni. Faham tak? Baik, sambung lagi. Kata syarah, fala yusannul ibradu fi ghairi salati zuhri, tidak disunatkan ibrat pada selain solat zuhur, wala fi ghairi syiddatil har, dan tidak juga pada ketika tidak bersangatan panah, walau bi kutrin har, walaupun pada tempat ataupun di negeri yang panah. Negara tu ataupun negeri tu panah, tapi ketika tu bukan waktu panah.
maka tidak disunatkan ibrat. Wala fi ghairi waqtil har, dan tidak juga disunatkan ibrat pada selain waktu panah. Contohnya negara apa ni, wala fi ghairi waqtil har, dan apa ni, tidak disunatkan juga tidak disunatkan ibrat pada selain waktu panah. Kalau waktu tu waktu sejuk kan, tidak disunatkan juga, tidak disunatkan ibrat. Wala fi kutrin baridin, dan tidak juga disunatkan pada tempat yang sejuk, au mu'tadilil hararah, ataupun tempat yang panas dia tu pertengahan. Wa in ittafaqa fihi shiddatul har, walaupun kita kata kebetulan negara ataupun tempat tersebut yang asalnya dia punya kepanasan dia tu biasa-biasa aja, tengah-tengah, kebetulan ada satu hari itu bersangatan panah, ataupun terik panah dia, tidak disunatkan juga. Dan wala liman yusalli bi mahallin la yata'adza bil hudur ilaihi, dan tidak disunatkan juga ibrat bagi orang yang solat di satu tempat yang dia tidak tersakiti pun dengan hadir ke tempat tersebut. Lepas tu dia buat datang nazam Ibn Ruslan apa ni, Zubat lah, matan Zubat. Wa sunnal ibradu bi fi'li zuhri li shiddatil harri bi kutril harri li talibil jam'i bi masjidin uti ilaihi min bu'din khilafal jum'ati. Baik, sambung lagi. Wa man akhara as-salata hatta waqa'a ba'daha kharijal waqti bi ghairi udhrin asa. Barang siapa yang mentakhirkan solat sehingga jatuh ataupun berlaku sebahagian solat kharijal waqti, luar waktu, bi ghairi udhrin, dengan ketiadaan uzur, orang ni asa, berdosa ia. Barang siapa yang mentakhirkan solat sehingga jatuh ataupun berlaku sebahagian solat tersebut keluar waktu tanpa uzur, berdosa ia. Jadi kita takhirkan solat sampai sebahagian solat berada di luar waktu, berdosa. Maka kalau kita takhirkan sampai semua solat berada di luar waktu tanpa ada uzur, lagilah berdosa, kan? Lebih lagi lah, kalau dah sebahagian pun tak boleh, semua lagi tak boleh. Kata syarah, yahrumu ta'khiru jami'is salah al-maktubah au ba'dhiha an waqtiha. Haram mentakhirkan kesemua solat maktubah, haram mentakhirkan kesemua solat maktubah ataupun sebahagiannya keluar daripada waktunya. Haram idza lam yujad uzrun minal a'dzar allati taqaddama dhikruha. Apabila haram dan berdosa itu apabila tidak didapati apa-apa uzur daripada uzur-uzur yang telah lalu sebutnya. Jadi kalau ada uzur terlupa, contohnya dengan syarat terlupa itu terhasil daripada disebabkan benda-benda mubah, bukan benda-benda yang kita kata benda-benda yang haram ataupun benda-benda yang makruh, ataupun kita kata dia terlupa. Satu lagi disebabkan tidak, dan tidak tu tidak dengan tafsir yang kita sebutlah, kan, sebelum ni. Jadi kalau ada uzur tu, lupa dan juga tidak tu, maka tidak berdosa. Kemudian Salah Sayyidina Muhammad, solat yang solat yang dibuat masalah orang yang solat sebahagian dia dalam waktu, sebahagian dia luar waktu.
Jadi adakah solat dia tu dikira qada ataupun dikira ada? Jadi di sini khilaf ulama. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, solat yang mana sebahagiannya di dalam waktu dan sebahagian lagi luar waktu, maka solat itu dikira sebagai ada, dengan syarat sebahagian tu yang dalam waktu itu 1 rakaat. Sebab kalau semua solat dilakukan dalam waktu, maka semuanya ada, jelas yang tu. Dan kalau semua solat dilakukan di luar waktu, maka semuanya dinamakan qada. Cuma masalah dia bila sebahagian solat di dalam waktu dan sebahagian solat di luar waktu. Jadi adakah solat tu dikira ada ataupun dikira qada? Maka solat itu, jawab dia, solat tu akan dikira ada apabila dia dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat dalam waktu. Maka semua solat dia tu dikira ada. Tapi kalau dia dapat kurang daripada 1 rakaat, dia dapat kurang daripada 1 rakaat, maka semua solat dia tu jadi qada. Allah. Sana. Apa hadis ya? Nabi sebut dalam hadis, man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha, wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asra. Jadi Nabi kata, barang siapa yang dapat daripada solat subuh itu 1 rakaat sebelum terbit matahari, maka sesungguhnya orang itu telah mendapat subuh. Maksudnya telah mendapat subuh, telah mendapat waktu subuh, dan dia dikira sebagai ada. Dan barang siapa yang dapat 1 rakaat daripada asar sebelum terbenamnya matahari, maka sesungguhnya orang itu telah mendapat waktu asar secara ada. Jadi pandangan muktamad, kalau dapat 1, jadi faham kat sini, kalau dia dapat kurang daripada 1 rakaat, maka solat tersebut tidak dikira ada, semuanya dikira sebagai qada. Jadi 1 rakaat tu, kenapa Nabi sebut masalah Sayyidina Muhammad, siapa yang dapat 1 rakaat, maka dia kira dapat solat tersebut dalam waktu, kan, dia dapat waktu solat tersebut. Sebab kata ulama, rakaat-rakaat yang lain tu dia sebenarnya tikrar sahaja. Dalam 1 rakaat tu dah ada kebanyakan rukun-rukun solat. Adapun rakaat yang kedua, ketiga, keempat tu tikrar, pengulangan daripada apa yang pada rakaat yang pertama. Jadi dapat 1 rakaat tu dengan dia dah rukuk, lepas tu i'tidal, lepas tu sujud sekali, lepas tu duduk atau duduk sujud, lepas tu dia sujud kali kedua, lepas tu dia bangun pada sujud tu. Bangun pada sujud tu, jadi dia dapat dah 1 rakaat. Jadi kalau dia dah bangun daripada sujud tu, keluar waktu, maka solat dia jadi kita dapat 1 rakaat dah, maka solat dia tu semua ada. Solat dia semua dikira sebagai ada. Pendapat yang kedua mengatakan semua solat dia qada. Dan pendapat yang ketiga tafsil, yang mana dalam waktu dikira ada, yang mana luar waktu dikira qada. Yang muktamad yang nak sebut tadi lah, maksudnya semuanya dikira sebagai ada. Baik. Kemudian kata musannif lagi, wa man lam ya'lam waqtaha wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi bi dirasatin aw hirfatin. Dan barang siapa yang tidak mengetahui waktunya, iaitu waktu solat,
wajaba alaihi an yajtahida, wajib ia ijtihad. Sat. Wajib ia ijtihad pada mengetahui masuknya waktu solat. Bidirasatin, dengan dirasah, iaitu qiraah, dengan bacaan, iaitu bacaan Quran ataupun wirid, au bihirfatin, ataupun dengan buat satu pekerjaan, menjahit ke ataupun buat apa-apa pekerjaan lain lah. Baik, jadi disebut sini siapa yang tak tahu waktu solat, waqtaha merujuk kepada solat. Barang siapa yang tidak mengetahui waktu solat, contohnya seperti orang yang dipenjarakan, kal masjun disebut, seperti orang yang dipenjarakan, duduk di tempat yang gelap, yang dia tak nampak waktu, kan, siang malam sama aja. Jadi dia tak tahu, kalau dia duduk waktu malam, kalau dia ada orang kata ada tingkap ke, dia boleh tengok, kan, matahari, dan boleh tengok bayang apa semua. Lepas tu malam-malam pun dia tahu. Yang ni tak ada, maknanya dia punya tak ada ruang ataupun jalan untuk dia dapat tahu masuknya waktu. Dengan mata pun dia tak dapat, dengan telinga pun dia tak dapat, azan pun dia tak dengar. Kalau ada tingkap, dia boleh guna panca indera mata dia, dan kalau ada azan, dia boleh guna telinga dia. Yang ni tak, semua pintu untuk dapat tahu waktu tu dah tertutup. Jadi waktu ni dia kena buat apa? Okey, bila dia tak boleh tahu dah waktu, dia pun jam pun tak ada, kan. Kalau ada jam, dia boleh tahu juga dah masuk waktu dah. Bila ni pukul 2 dah, dah masuk dah waktu. Kalau zuhur pun, kalau lewat pun 1.30 aja. Jadi dah pukul 2 masuk, jadi dia dah yakin dah masuk waktu. Itu dia tahu dah, dia boleh tahu masuk waktu tu. Ni dia tak tahu langsung, jam tak ada, azan tak dengar. Lepas tu keadaan luar pun dia tak tahu siang ke malam. Maka waktu ni kalau dia boleh tahu dengan ambil khabaran seorang siqah yang bagi tahu tentang masuk waktu, maka dia wajib ambil khabaran orang siqah. Contohnya dia tanya pegawai tu, dan pegawai tu boleh bagi tahu dia masuk dah waktu. Jadi dia ambil khabaran orang tu lah. Dan pegawai tu pula dipercayai siqah. Itu dia kata wa man lam ya'lam waqtaha ay as-salah kal masjun, seperti orang yang dipenjarakan, wajaba alaihi al-akhdhu bi khabari siqatin, wajib ke atasnya mengambil khabaran orang siqah, yang mana orang siqah tu yukhbiru an ilmin, orang siqah tu khabarkan kepada dia masuknya waktu daripada bukannya daripada ijtihad, tapi daripada yakin. Dan sepertinya juga, seperti perkhabaran orang siqah itu, azanu siqatin arifin bil mawaqit, azan orang yang siqah yang mengetahui masuknya waktu-waktu solat, azana fi sahwin, yang mana orang tu azan pada ketika sahwu, maksudnya azan pada ketika langit cerah, bukannya ada kesamaran. Ambil khabar orang siqah tu, syarat dia mesti orang siqah tu dia bagi tahu kata masuk waktu, yang dia tahu dengan yakin, bukan dengan ijtihad. Orang yang khabarkan masuk waktu tu, dia dapat tahu masuk waktu dengan yakin, bukan dengan ijtihad. Kalau dia khabarkan dengan ijtihad, tak boleh ambil. Sebab waktu tu dia sendiri kena ijtihad. Orang yang kena penjara tu kena ijtihad. Dah dia kena ijtihad, mana boleh dia ambil ijtihad orang? Kalau dia boleh ijtihad, dia tak boleh ambil ijtihad orang lain. Sebab tu syarat orang yang nak bagi tahu dia tu, orang yang bagi tahu masuk waktu yang mana dia dapat dengan yakin, bukannya dengan ijtihad. Okey, katalah tak ada. Dia nak tahu masuk waktu, nak tengok matahari ke, tengok jam ke, dengar azan ke, tak ada. Nak cari orang yang bagi tahu dia pun tak ada juga, azan pun tak dengar. Bila dah tak ada semua tu, barulah berpindah kepada yang disebut oleh musannif ni,
fa in faqada khabara siqati wa nahwahu, maka apabila kita kata tidak mendapat oleh ia, seorang tu akan khabar siqah dan juga seumpamanya yang disebutkan, wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi, wajib ke atasnya ijtihad pada mengetahui masuk waktu solat. Ijtihad dengan apa? Ijtihad tu macam-macam lah. Sama ada ijtihad bidirasatin, apa maksud dirasah? Ay qiraatin linahwi Qur'anin aw wirdin. Ijtihad dengan bacaan, dengan membaca seumpama Quran ataupun wirid. Contohnya dia dah biasa dah, lepas aja terbit matahari, lepas terbit matahari dia baca 6 juzuk, 7 juzuk masuk zuhur. Kan? Jadi dia ijtihad lah. Kan? Dia baca. Dia baca-baca, dia kata dah 8 juzuk ni. Kan biasanya baca 6-7 juzuk dah masuk dah waktu zuhur. Jadi dia ijtihad dengan bacaan tu. Ataupun dengan wirid. Biasanya dia wirid baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 10,000 kali ke, kan, 2-3 ribu kali ke. Biasanya dia baca banyak tu, bilangan banyak tu, Sayyidina Muhammad masuk waktu zuhur. Jadi dia ijtihad, dia boleh ijtihad dengan cara tu. Atau an yajtahida fi ma'rifati dukhuli bi hirfatin, atau dia ijtihad pada mengetahui masuknya waktu tu dengan hirfah, dengan buat satu pekerjaan lah, seperti ka khiyatatin wa nijaratin masalan, au bi siyahidikin mujarrab, seperti menjahit. Biasanya dia jahit satu baju ni ambil makan masa berapa lama. Ataupun nijarah tu buat kayu. Nijarah. Takut silap, boleh tengok kamus lah, cari kamus untuk pastikan makna dia. Wa nijarah. Najar kan tukang kayu kan. Cari tengok kamus, pastikan maksud dia. Au bisiyahi dikin mujarrab, ataupun dengan kokokan ayam yang mujarrab. Kokokan ayam, bukan kokokan ayam yang biasa-biasa, tapi ayam ni kita dah orang kata dah terlatih ataupun dah diketahui kokokan dia tu memang kena pada waktu. Memang kita dah uji dia. Kokokan ayam yang telah diuji, maksudnya dah teruji kokokan dia tu pada ketika masuknya waktu solat. Bukannya ayam yang kokok dan dia aja. Itu tak boleh. Lepas tu dia kaitkan dengan kokokan ayam yang mujarrad, yang telah diuji lah. Jadi orang buta boleh tak ada ijtihad untuk masuk waktu ni, untuk mengetahui masuknya waktu? Jadi sebelum kita kata boleh tak boleh, adakah semua dalil-dalil adillah masuknya waktu solat, adakah semuanya basariah? Tak, bukan semuanya berkaitan dengan mata. Ada juga yang berkaitan dengan telinga, macam kokokan ayam ni, kan? Begitu juga azan, kalau masalah azan tadi. Jadi orang akmal pun dia boleh ijtihad. Kemudian kata syarih, jadi ikut step tu lah. Ikut step tu. Kemudian dia kata wa masalah Sayyidina Muhammad. Mana dia? Fa'ulima mimma dzukira, dan diketahui daripada apa yang disebutkan, annahu la yumkinu lijtihadu ma'a wujudi nahwi khabari siqatin yukhbiru an ilmin. Dan diketahui daripada yang tersebut bahwasanya tidak boleh ijtihad serta wujudnya seumpama orang yang serta wujudnya seumpama khabar siqah yang mengkhabarkan daripada ilmu, daripada yakin. Maksudnya
tidak boleh ijtihad kalau ada orang yang siqah yang boleh bagi tahu kita masuknya waktu dengan yakin. Kalau tak ada, barulah kita berpindah kepada ijtihad. Tapi kalau kita tak mampu tahu sendiri, tapi kita mampu tahu dengan perkhabaran seorang yang siqah, jadi waktu tu kita tak ada ijtihad, kita kena ambil perkhabaran orang siqah tu yang bagi tahu dengan yakin tu. Kalau tak ada, barulah kita berpindah kepada ijtihad. Okey, kemudian wa sallallahu sayyidina Muhammad, sikit lagi wa man sebelum tu masalah ijtihad ni, masalah orang yang ijtihad masuk waktu solat ada 3 kemungkinan. Kan? Ijtihad dia tu ada 3 kemungkinan. Sama ada ijtihad dia tu kena betul, ijtihad dia betul, maksudnya dia ijtihad sekarang ni dah masuk waktu solat dan memang betul dah masuk waktu solat, ataupun ijtihad dia luar waktu. Luar waktu tu sama ada sebelum masuk waktu atau selepas masuk waktu, dah terkeluar waktu. Maknanya dah masuk waktu dan waktu tu pun dah habis dah. Ada 3 kemungkinan lah. Jadi kalau dia ijtihad dan ijtihad dia tepat, memang dia memang dia ijtihad dia waktu ni dah masuk waktu zuhur dan memang dah betul masuk waktu zuhur. Jadi solat dia tu sahih lah, dikira sebagai adab. Dan kalau dia solat, kalau dia solat, kalau dia ijtihad dan ijtihad dia tu luar waktu. Luar waktu maksudnya sebelum masuk waktu. Maksudnya zuhur pukul 1, dia sembahyang pukul 12. Sebab ijtihad dia pukul 12 tu dia ingat masuk waktu dah. Jadi solat yang dia buat itu solat yang dia buat itu dikira sebagai solat sunat. Solat yang dia buat tu dikira sebagai solat sunat sekiranya sebagai solat mutlak. Kecuali kalau dia ada solat yang sama, yang mana dia ada qada sebelum ni, yang ada ganti sebelum ni tak digantikan lagi, maka solat yang dia buat tu dikira sebagai ganti solat yang ada sebelum ni. Okey. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu bila masuk waktu tu dia kena solat lain lah, kan? Yang ketiga, dia ijtihad dia tu lewat daripada waktu. Maksudnya waktu dah habis dah. Habis waktu pukul 4, dia ijtihad dia pukul 4.30 masuk waktu zuhur. Jadi solat dia tu dikira sebagai qada. Solat yang dia buat tu dikira sebagai qada. Ya, 3 keadaan lah. Ini agak tak tersusun, rasanya boleh faham lah kan. Setengah kitab dia sebut keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat ni maksudnya tak nyata. Hal itu tak nyata. Masuk waktu dah ke, di dalam waktu ke, ataupun sebelum waktu ataupun selepas waktu. Kalau tak nyata, solat dia tu sahihah dan tidak perlu qada. Dia yang perlu qada ni hak sebelum. Hak sebelum tu dia perlu qada. Begitu juga selepas, tapi untuk selepas tu katalah dia duduk penjara sebulan. Lepas dia duduk sebulan baru dia tahu rupanya solat dia selama ni selepas waktu, selepas habis waktu. Jadi dia kena qada berapa lama? Dia kena qada untuk solat sehari je. Dia kena qada untuk solat sehari sahaja. Sebab apa kena qada untuk solat sehari sahaja? Sebab bila dia tersilap, contohnya hari ni dia tersilap, dia solat zuhur luar waktu.
esok pun dia solat zuhur luang waktu, lusa pun dia solat zuhur luang waktu. Jadi solat hari yang pertama yang luang waktu tu kan, apa ni, saya nak kira cakap macam mana, solat hari yang bukan solat hari yang pertama yang di luar waktu tu dia menjadi ganti ataupun qada bagi solat yang di dalam waktu yang dia tak buat tadi. Begitu juga solat hari yang kedua. Apa yang ni awak saja betul kan? Solat hari yang kedua jadi qada bagi solat waktu yang dia tinggal tadi lah. Solat zuhur dia solat patutnya pukul 4.30 sampai pukul 4 je. Jadi solat pukul 4.30 tu menggantikan solat zuhur yang dalam waktu tadi yang dia tak buat. Betul? Jadi tak ada isu dia kena qada lain lah. Tak ada isu dia kena qada lain. Silap tadi. Dia serabut lah. Okay. Sikit lagi. Wa man fatahu fardun bi ghairi udhrin, siapa yang luput solat fardu dengan ketiadaan uzur, wajib alaihi qada'u alal fawr, wajib dia qada' solat dia atas jalan segera. Wajib dia qada' atas jalan segera. Taghlizan alaih, sebagai mengerasi ke atasnya lah. Dan orang ni wajib dia palingkan semua waktu dia untuk qada', kecuali benda-benda yang tak dapat tidak untuk dia buat, seperti makan, minum, kencing, berak, cari nafkah. Yang tu tak apa. Tapi kalau ada waktu kosong, dia wajib wajib dia gunakan waktu tersebut untuk qada' solat fardu. Itu satu pendapat lah. Pandangan lain yang disebut oleh sahib Bughyah al-Mustarsyidin. Dia ada sebut kat belakang tu, dia sebut faedah. Maksudnya dia kata ala tarahi bukan alal fawr. Ala tarahi bukan alal fawr. Walaupun dia kata ala tarahi, maknanya qada' bukan atas jalan segera, tapi dia kata dia tak bolehlah bermudah-mudah. Maksudnya ada waktu kosong, dia kena usahalah perhabiskan dia punya solat fardu yang dia tinggalkan. Kita apa bacalah kan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat yang ditinggalkan ni, solat yang ditinggalkan dia ada dua lah, sama ada dengan keuzuran ataupun bukan dengan keuzuran. Jadi siapa yang tinggal solat, luput solat disebabkan keuzuran, seperti dia tinggal luput disebabkan terlupa ataupun disebabkan tidak, maka orang ni disunatkan untuk dia segera qada' solat dia, supaya apa? Ta'jilan li bara'ati zimmah, untuk segera melepaskan zimmah dia, melepaskan tanggungan tu. Seolah tanggungan solat tu masih ada pada dia. Jadi bila dia solat, maka dia cepat solat, maka cepatlah tanggungan tu hilang. Lepas tu disunatkan dia tertibkan faitah. Dia tertibkan faitah, maksudnya dia kalaulah ada solat 5 solat dia tak solat lagi, jadi dia ikut tertib lah. Ikut tertib. Kalau ada maghrib dengan isyak, solat maghrib dulu baru solat isyak kan. Maghrib, isyak, subuh, maghrib, lepas tu isyak, lepas tu subuh. Sunat tertib, bukan wajib. Untuk supaya keluar daripada khilaf Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib tertib. Dan disunatkan takdim al-faitah. Sunat kita takdimkan, kita mendahulukan solat yang ditinggalkan tu atas solat yang hadir sekarang ni. Contohnya kita tadi tinggal solat subuh, lepas tu kita bangun zuhur dah. Jadi sunat untuk dia solat subuh dulu baru dia solat zuhur.
Sebab Nabi tinggal luput solat asar di Khandaq kan, sibuk dengan perang. Lepas tu bila masuk waktu maghrib, Rasulullah solat asar dulu baru solat maghrib. Sunat je lah, ni masalah tinggal kerana uzur. Okay. Kata ulama, walaupun dia bimbang luput jamaah, atas pendapat yang muktamad, walaupun dia bimbang luput jamaah, sunat juga dia takdimkan solat yang ditinggalkan tu. Kemudian disunatkan takhir solat sunat rawatib daripada solat fardu yang luput tersebut. Ni luput dengan uzur lah, perbicaraan kita luput dengan uzur. Jadi kalaulah dia ada solat yang luput dengan yang luput dengan keuzuran, jadi solat rawatib dia tu dia semayang nanti di belakang. Maksudnya dia solat dulu, solat solat yang luput tu, barulah dia semayang solat sunat rawatib. Jadi kalau contohnya solat zuhur kan, jadi dia semayanglah subuh dulu, baru dia semayang rawatib qabliyah tu, baru dia semayang zuhur, lepas tu semayang rawatib ba'diyah kan. Itu masalah luput dengan sebab uzur. Kalau luput bukan dengan sebab keuzuran, luput solat bukan sebab keuzuran, maka orang ni wajib dia qada segera, dan dia wajib palingkan ke semua waktu dia untuk mengqada solat seperti mana yang disebut tadi. Lepas tu wajib dia takdimkan wajib, dan orang ni kalaulah ada berlaku berlaku pertembungan antara solat yang luput dengan sebab keuzuran dan solat yang luput bukan dengan sebab keuzuran, maka kena dahulukan solat yang luput dengan tiada keuzuran tu. Contohnya dia tinggal sembahyang dua solat kan, solat zuhur dan juga solat subuh kan. Masuk waktu asar, cuma solat zuhur ni tinggal dengan sebab uzur, dia main. Solat zuhur dia tinggal bukan dengan sebab uzur, dia main. Lepas tu sampai keluar waktu, main PS contoh. Subuh tu dia tidak sebelum masuk waktu, lepas tu dah sampai lebih waktu. Jadi yang tu ada keuzuran. Jadi sekarang ni subuh dia luput, yang tu ada keuzuran. Yang ni zuhur tak ada keuzuran. Jadi bila masuk waktu asar nanti, jadi dia nak semayang mana dulu? Dia nak ganti ni zuhur dengan subuh. Dia nak ganti subuh dulu ke dia nak ganti zuhur dulu? Dekat sini wajib dia ganti zuhur dulu, baru dia ganti subuh. Sebab apa? Sebab zuhur solat tu dia tinggalkan dengan ketiadaan uzur. Adapun subuh dengan ada uzur. Jadi kena solat zuhur dulu. Walaupun tak ada tertib, sebab tertib tu sunnah. Adapun qada alal fard tu wajib. Lepas tu wajib mentakhirkan solat sunat rawatib daripada solat yang ditinggalkan tu tanpa uzur tadi. Kalau tadi sunat sahaja, kita takhirkan solat sunat rawatib. Kalau solat tu ditinggalkan dengan sebab keuzuran, tapi kalau tinggal bukan dengan sebab keuzuran, wajib takhirkan solat sunat rawatib. Wallahu ta'ala alam. Itulah sebuah sedikit daripada kitab Al-Bayan wa Ta'rif. Nanti kita sambung al-awqat allati tahrumu fiha as-salah. Mana yang tak jelas ataupun tak tersusun tu, apa pandai-pandai lah. Dia dah akhir-akhir ni dia letih sikit dah. Daripada pagi tadi. Wa sallallahu alaihi Muhammad.
Allah Ta'ala alam. Ada soalan?